Selepas subuh waktu tu, rasanya selepas pukul 8, alhamdulillah jenazah selamat dikebumikan. Jadi semasa bacaan Yasin sebelum arwah tu dikebumikan, Mira nampak dia dalam keadaan dia berdarah-darah, masa macam seolah-olah masa Mira dan abang bersihkan dia waktu tu. Nampak dia berdarah-darah kat situ kan. Mira macam kenapa arwah ni masih dekat sini, macam tu kan. Itu sebenarnya pertama kali Mira nampak macam tu. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda memasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, Aku rasa tamu ni dah viral. Viral. Tular. Dah tular dekat TikTok, Mat. 2.7 betul. juta yang menonton. Aku tengok, cerita dia laku keras. Betul, lagi popular daripada kita. Betul. Jadi bersama siapa kita masih lagi bertama silap. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang sering dinantikan. Betul. Kan, iaitu Mira. Okay. Jadi kita nama pun dah ada kan. Jadi yang mana belum tengok part 1 part 2 boleh pergi ke previous link kita ada sediakan di bawah. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum lagi follow kita kat social media, terutamanya TikTok dan juga Instagram, follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang yang mungkin ada pengalaman nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Video pertama dan video kedua kita rasa kita tak perkenalkan secara orang kata formal kan. Tapi kita minta lah hari ni dah orang kata dah video ketiga kan. Kita minta lah Mira ni untuk perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Santai Chill and viewer. Itu dia. Okay, saya diberi nama Nur Hamizah binti Ahmad Rafai dan selalu dipanggil Mira. Saya pun tak tahu kenapa, tapi nama tu melekat hingga ke hari ni. Saya berumur 27 tahun. Pekerjaan Rahsia. Pak, dah perkenalkan diri. Satu lagi aku tolong perkenalkan lagi lah kan. Dia dah kahwin. Yang komen-komen gatal aku tombok suami dia ada kat belakang ni. Saya pun nak cakap saya telah pun berkahwin. Jadi tak apalah, bunga-bunga sekuntum carilah yang lain. Okay. Baik, jadi kita tengok cerita yang kat TikTok tu dia mungkin viral sebab kita punya sekolah ni selalu dikaitkan dengan tapak tentera Jepun. Ya, betul. Kan? Rasanya serata Malaysia. Yes. Saya lupa nak clarify balik semula. Mungkin masa record yang first tu Mira agak nervous sebenarnya. Jadi ada misinformation sikit. Sebenarnya tapak tu bukanlah tempat Jepun penggal kepala, melainkan ia adalah sawah padi. Sawah padi di mana waktu zaman peperangan Jepun dulu, kita punya orang, nenek moyang kita menyorok dekat situ sebenarnya. Tapi kantoi, bila kantoi dia macam terus potong kepala dekat situ. Itulah, bukanlah betul-betul tempat dia penggal kepala, tapi disebabkan ada beberapa kejadian di situlah. Faham? Tu je. Tapi memang benda tu sinonim dengan betul. Ya, sebab kita memang telah dijajah dengan Jepun kan. Jadi benda tu bukanlah dijajah tu di satu part dalam Malaysia je, tapi almost semua part dalam Malaysia ni dijajah oleh Jepun kan. Betul. So
sejarah tu masih ada sampai sekarang. Ya, betul. Itulah. Jadi kalau tak adalah korang ada dengar kisah cerita hantu Jepun kan? Betul. Kokot lah korang ada pula cerita hantu orang putih pula. UK kan, mana British kan. Okay juga kau nak dengar. Tiba-tiba kalau ada Dracula sini kan. Aduh, macam tak logik pula. Okay, baik. So hari tu kita dah dengarkan beberapa kisah pada Mira. Cerita yang mungkin kalau kita dengar tu barulah kan. Tak masuk akal dan fresh lah. Aku antara orang yang bila dengar tu terpegun. Betul. Jadi Mira, untuk hari ni cerita pasal apa? Untuk hari ni Mira akan cerita soal Candyman. Beberapa serial Candyman, pocong, saya sebut je lah kan. Boleh. Okay. Sepanjang hidup Mira. Siap ada series. Ada series. Series pocong tu. Okay. betul. Maksudnya bukan sekali dua ni geng. Banyak. Betul. Okay, baik. Jadi aku rasa pun tak sabar dengar. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Untuk part 3, dipersilakan. Okay, bismillah. Okay, pengalaman Mira pertama bertemu dengan Candyman ni, pocong ni, sejak daripada Mira kecil. Tapi dia awalnya melalui mimpi. Oh, okay. Untuk pertama kalinya Mira pernah mimpi waktu tu arwah abah Mira meninggal dan dikafankan di tengah-tengah rumah dan dikuburkan di tengah-tengah rumah dalam mimpi tu. Pada kali itu, masa tu Mira baru umur 7 tahun. Jadi disebabkan mimpi tu, dalam mimpi tu Mira nampak arwah abah dia masih lagi dalam keadaan macam masih bernyawa, tapi dia ditidurkan dekat orang kata macam stretcher kan. Stretcher tu, lepas tu dikafankan. Lepas tu tiba-tiba dia orang terus tanam arwah abah tu dekat tengah-tengah rumah tau. Masa tu Mira macam janganlah, arwah abah hidup lagi. Mira cakap macam tu. Lepas tu macam arwah abah kata macam ni, tak apa, kita jumpa nanti bila dah sampai waktu. Dia cakap macam tu. Mira ingat sampai sekarang. Bila dia cakap macam tu, Mira terbangun. Mira terbangun daripada tidur. Masa tu lebih kurang waktu subuh. Mak Mira dah menangis dekat tepi rupanya. Dia tepuk-tepuk Mira kan. Dia cakap, sebab Mira rapat dengan arwah abah, dia cakap, abah dah tak ada. Satu perkataan tu je. Dia cakap macam tu dengan Mira, abah dah tak ada. Masa tu Mira terus macam, tadi tu bukan mimpi ke? Kan? Lepas tu Mira terus berlari keluar daripada rumah. Menangis dan menangis. Sebab kita hilang orang yang paling kita rapat dan paling kita sayang pada waktu tu. Walaupun Mira baru 7 tahun, tapi kenangan dengan arwah abah tu masih fresh. Sampai sekarang Mira masih ingat setiap satu benda yang kita orang buat. Jadi itu pertama kali senang cerita kita mengalami fenomena yang agak pelik. Sebab kita mimpi dikafankan tu. Jadi sejak daripada hari tu, Mira ada satu ketakutan untuk menghadapi pocong ni tau. Ataupun jenazah depan mata sekalipun, orang yang dikafankan. Sebab dia terus mengingatkan Mira dengan kematian. Jadi orang kata ingat kematian tu baik kan, tapi kenapa macam mana kita tetap takut bila ingat benda tu kan. Jadi benda tu berlarutan sampailah Mira dewasa. Dan peristiwa dekat asrama tu, di mana Mira tidur sebelah pocong kan. Mira tidur sebelah pocong pada kali itu. Siapa yang dah tengok Pak Wan tahulah. Okay. Jadi selepas keluar daripada asrama tu, seminggu setelah tu nenek saya meninggal dunia. Itu peristiwa yang kedua, yang somehow masa tu buat Mira macam ada kaitan ke? Dari situ Mira dah start terfikir tau. Sebab daripada zaman arwah abah bawa ke arwah nenek meninggal. Dan di antara jeda waktu masa arwah abah dan arwah nenek meninggal tu pun ada beberapa lagi saudara yang meninggal. Dan Mira akan dijumpakan dengan pocong tu. Cara dia jumpa tu random tau. Kadang-kadang kita tengah buat kerja sekolah kan, dia duduk dekat sebelah kan? Dia duduk dekat sebelah. Tapi Mira akan keras lah macam Allah, macam tu. Kita dah tengok pada ekor mata, kita dah tahu kan, memang taklah kita nak tengok kan. Dah nampak dekat situ kat sebelah. Jadi ya, sama ada Mira terus pengsan ataupun Mira keraskan diri sampailah dia pergi macam tu je. Dan setiap kali benda tu berlaku, mesti akan ada orang meninggal setelah tu. Mostly orang yang rapat dengan Mira ataupun Mira pernah contact dengan dia. Sebab
Macam untuk yang baru-baru ni lah, yang paling baru sekali, baru sangat minggu lepas. Minggu lepas Mira keluar makan dengan suami, dengan abang. Masa nak keluar daripada kereta tu, suami Mira keluar je. Mira drive masa tu. Suami Mira keluar je daripada kereta sebelah penumpang tu. Suddenly sebelah tu betul-betul ada si pocong ni. Dia tengah tatap Mira macam ni. Masa tu Mira tu macam Allahu Akbar, macam terkedu tau. Terus buka je pintu slow, tutup je pintu, kunci, lepas tu terus jalan pergi dekat suami. Makanlah sekali dengan abang macam tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, lepas tu 2 hari lepas tu Mira pergi kursus. Minggu lepas lah, which is minggu lepas Mira pergi kursus. Balik je kursus hari Jumaat, mak cerita ada seorang orang kampung tu meninggal dunia. Itu yang paling terbaru lah. Tapi dalam sepanjang tempoh Mira berjumpa tu, ada satu peristiwa yang sangat terkesan dekat hati Mira, which is orang ni bukanlah saudara rapat, tapi disebabkan kami berjiran, jadi kami rapat dengan nenek dia. Memang rapat sangat lah. Memang Mira anggap macam nenek sendirilah. Jadi satu hari tu anak nenek ni, panggil dia pakcik ni, meninggal dunia disebabkan sakit. Jadi jenazah dia ni dekat hospital lah pada waktu tu. Mira dapat tahu berita dia meninggal tu pada jam pukul 4 pagi. Jadi kita orang terus je bergegas ke rumah nenek tu. Memang dekat. Lepas tu jenazah sampai lebih kurang sebelum subuh. Masa sampai tu jenazah masih lagi pakai tube tu yang sampai ke perut. Okay. Jadi masa tu kita orang rasa macam tak ada ke macam MA yang tolong keluarkan tube tu ke apa ke kan. Tapi yang hantar tu cuma pakcik van jenazah daripada mana tahu waktu tu, dia yang tolong hantarkan. Dengan selamba je ya, pakcik tu macam cakap, tak apalah korang cabut je tube tu, bukannya rasa apa. Lepas tu Mira masa tu macam asal pula macam tu kan. Dengan jenazah kita kena gentle lah kan. Tak boleh lah kita ganas-ganas kasar-kasar kan. Kata lah orang tu dah meninggal lah, kau tarik je, tak ada apa pun, kat macam tu. Jadi masa tu semua orang dah tak berani tau. Dengan nenek yang tengah sedih, adik-beradik ipar dua pakcik ni pun yang tengah broken, tengah mental down. Jadi kita orang yang sebagai jiran ni lah yang kehadapan waktu tu. Mira dengan abang Mira nak cabut tube tu lah, keluar daripada tu. Masa Mira pegang je tube tu, tiba-tiba mulut dia macam terbuka and keluarkan darah tau. Macam darah fresh darah tau waktu tu. Mira terus macam agak panik lah. Kita pula jenis yang takut darah. Lepas tu ada makcik tu dia ambilkan besin air dengan towel. Mira kompres lah, lap darah tu kan. Sambil tu abang slow-slow tarik tube tu. Masa dia tarik tu, somehow Mira nampak dia berkedip. Mira nampak dia berkedip, lepas tu seolah-olah mengalirkan air mata. Mira ingat Mira seorang yang nampak, tapi rupanya mak dan abang Mira pun nampak dia mengalirkan air mata. Mira macam terus cakap, mak, pakcik hidup lagi lah. Lepas tu mak cakap, tak, teruskan. Abang Mira tarik slow. Wire tu bukan main panjang lagi tube tu 1.5 meter panjang keluar daripada perut dia tu. Sangat panjang. Jadi macam kita macam bila nak habis ni, sambil tangan Mira pun dah gigil tengok jenazah tu kan. Lepas tu nampak lah dia berkedip. Lepas tu dengan macam hembusan nafas. Itulah yang buat Mira macam hembusan nafas, macam seolah-olah dia masih hidup lagi tau. Kita nampak tau dia punya ni macam tu. Jadi kita nampak macam pakcik ada lagi ke kan. Jadi macam tak apalah. Abang Mira pun selesai je semua tu, diorang pun kafankan arwah. Selepas subuh waktu tu, rasanya selepas pukul 8, alhamdulillah jenazah selamat dikebumikan. Jadi semasa bacaan Yasin sebelum arwah tu dikebumikan, Mira nampak dia dalam keadaan dia berdarah-darah, masa macam seolah-olah masa Mira dan abang bersihkan dia waktu tu. Nampak dia berdarah-darah kat situ kan. Mira macam kenapa arwah ni masih dekat sini, macam tu kan. Itu sebenarnya pertama kali Mira nampak macam tu. Maksudnya sebelum ni Mira tak pernah nampak macam tu. Mira nampak macam orang nak meninggal. Mira dapat tahu daripada awal, bukan dapat tahulah, wallahualam bisawab lah.
dapat hint macam tu, mungkin macam siapa pula nak meninggal macam tu kan. Tapi yang ni dia dah pergi dahulu, tapi dia tinggalkan apa kita panggil roh diperlihatkan roh. Wallahualam, mungkin roh lah, mungkin ataupun korin ke semacam tu. Jadi masa tu Mira macam, kenapa pakcik tak pergi lagi? Kita terdetik dalam hati tu. And then suddenly dia terus pandang Mira. Cakap Allah, cakap dia nampak ke? Dia macam, okay, tak apalah, sedekahkan Al-Fatihah dalam hati waktu tu, lepas tu biar je. Sebab arwah ni orangnya memang baik sangat. Sangat baik, sangat-sangat sayang family dia dan orang-orang sekeliling. Dia tak ada musuh lah, senang cerita. Orangnya baik sangat. Jadi 3 hari berlalu lepas arwah tu pergi. Masa tu Mira masih diploma, tengah buat, orang kata, assignment waktu tu. Dan arwah tu datang dekat rumah dalam keadaan wujud pocong. Macam mana? Dalam wujud pocong. Maksudnya wujud dia di kafankan tu. Dia datang pada Mira waktu tu. Dia tak berhenti-henti cakap, tolong pakcik, Mira tolong pakcik. Dia panggil bukan nama Mira lah, nama manja family masa tu kan. Mira tolong pakcik, pakcik sedih, dia kata macam tu. Waktu Mira macam, Allahuakbar, dia datang pula dalam keadaan macam ni, dalam keadaan wujud yang sebenarnya Mira tak boleh hadap langsung kan. Kalau dia datang dalam bentuk yang biasa, macam masa Mira nampak dia meninggal tu, lain lah kan. Ini dia dah berkafan. Dan dalam keadaan dia berkafan tu masih lagi nampak darah dia tu menitik. Darah tu menitik daripada hidung dengan mulut dia waktu tu. Mula-mula Mira ignore, Mira abaikan dia. Mira macam, dah lah, dia gangguan syaitan jadi macam cakap macam ni. Kita nak exam pula, tengah nak siapkan assignment pula agaknya ni. Mungkin ataupun mungkin terlalu terbawa-bawa sebab Mira tolong kan. Jadi macam Mira ignore lah benda tu. Sampailah Mira diganggu lebih daripada 5 kali. Lebih daripada 5 kali dia asyik datang minta tolong. Hinggalah hari yang terakhir tu Mira kuatkan juga diri Mira. Mira tanya kenapa pakcik datang dalam keadaan macam ni? Kenapa Mira? Dia kata sebab Mira je boleh nampak pakcik dan Mira je boleh tolong pakcik. Dia bercakap tapi mulut dia tak bergerak. Macam tu. Jadi Mira dengar suara dia. Jadi macam, aku ni dah gila ke apa? Tapi macam tak apalah, dengarlah. Kenapa? Nenek tak lepaskan pakcik. Dia cakap macam tu. Nenek tak lepaskan pakcik. Hari-hari nenek meratap. Pakcik sedih, pakcik berat nak tinggalkan nenek sebab nenek berat nak tinggalkan pakcik. Dia cakap macam tu. Jadi Mira terus macam, esok tu Mira pergi cakap dekat mak Mira. Mira cerita semua apa yang Mira hadap. Sebenarnya ada beberapa perkara yang berlaku yang buat abang Mira pun tahu kisah ni. Jadi macam tak boleh sebab dia seolah-olah dah main dengan fizikal Mira waktu tu. Adalah macam Mira pingsan sekejap, macam tu je lah. Tapi tak ada apa yang teruk pun sebenarnya. Tapi sebab dia orang risau kan. So lusa tu mak pergilah jumpa nenek. Memang betul, kita orang sampai je, nenek tu tak berhenti-henti nangis. Dan dia dia punya meratap tu asyik panggil nama pakcik. Dia macam tak boleh terima keadaan kenapa pakcik pergi dulu, sedangkan dia dah cukup tua untuk pergilah, maksudnya lah. Dia cakap macam tu. Kita cakap nenek tak boleh macam ni, kesian pakcik baik orangnya, cakap macam tu. Kira pakcik tu pergi memang sebab dah tua lah atau ada sakit? Sakit apa? Dia kanser. Kanser, okay. Jadi macam nenek tu tak boleh terima keadaan tu kan. So at the end kita orang hari-hari datang rumah nenek tu, pujukkan nenek tu. Sampailah hari ke berapa, Mira pun tak ingat. Last Mira nampak pakcik tu dalam keadaan cantik sangat, segak orangnya. Dia tak ada cakap apa, dia cuma senyum. Dan itulah kali terakhir Mira nampak dia. Faham. Kiranya masa tu nenek dah berjaya dipujuk lah. Nenek dah berjaya dipujuk. Lepas tu dia dah okey lah. Mungkin sebab semua tengah berduka kan. Jadi semua tak fokus dekat nenek yang sebenarnya lebih merasa kehilangan. Jadi semua berduka dengan cara yang tersendiri kan. Rupanya kita ni kena comfort each other kan. Bila kita comfortkan nenek tu, lama-lama dia boleh move on. Lepas tu dia dah boleh terima. Dan Alhamdulillah nenek reda selepas tu dan semuanya okey. Kalau tak, every night pakcik tu datang dekat Mira tu yang tak boleh tu. Berapa lama masa untuk nenek
terima benda pemergian pakcik? Lama juga, lebih daripada sebulan. Lebih nak dekat 2 bulan macam tu jugalah. Dan tempoh sebulan tu jugalah pakcik selalu datang. Betul. So yang comfortkan nenek, atau ada tak Mira bagi tahu nenek bila nenek dah mula okey lah, nenek tahu juga serba sedikit pasal Mira sebenarnya. Sebab dia pelik kenapa Mira dengan keluarga Mira asyik duduk pujuk dia, asyik datang rumah dia, asyik pujuk. Lepas tu dia tanya kenapa sebenarnya. Barulah Mira cerita kat nenek, sebenarnya Mira nampak pakcik, cakap macam tu. Ya ke? Barulah nenek dia terus macam sedih lah. Lagi dia sedih lah sebab bagi dia macam disebabkan dia urusan anak dia tu jadi tertangguh. Macam tu. Yalah. Okay, wallahualam. Tapi tak pasti kalau nak sebutkan roh ke, korin ke ataupun jin. Cuma macam aku sendiri personally pernah dengar yang kalau kita ada kematian, kita jangan meratapi pemergian orang tu. Tapi tak pasti kalau benda tu ada mengait dengan roh tak tenang. Ada rumours lah, ada dengar kata jangan meratapi pemergian seorang tu sangat sebab nanti dia hidup tak tenang, nanti dia roh dia tak tenteram. Itu yang kita pernah dengar juga. Tapi macam mana, macam benda tu tak masuk akal sangat sebenarnya tahu. Sebab dah pergilah kan macam tu. Tapi wallahualam, adakah ini, aku tak tahu kalau dari sudut agama benda tu ada ke, ataupun hanyalah kata apa, orang punya energy ke, dia punya thought. Sebab saintifik kata apa, left energy, benda tak access energy. Macam itulah lebih kurang. Saya pun tak tahu. Yalah, tapi bagi aku benda ni kita tahu dia nak classify macam mana kan. Tapi aku sendiri pernah, bukanlah Mira, masa family aku pernah alami benda macam ni, yang di mana yang sepupu aku nazak tau sebab dia accident. Bila mak dia, aku kata macam pujuk suruh bangun, jangan pergi, jangan pergi, kalau boleh bangun. Lepas tu dia tengah nazak, maksudnya doktor dah start cabut satu-satu dan katakan yang dia ni memang tak boleh nak diselamatkan lagi dah sebab terlalu teruk dia punya kecederaan dia. Dan sampai bila dah dekat, aku rasa dekat 2-3 hari, mak dia pujuk suruh bangun. Dan family ya, adik-adik, sepupu aku semua pujuk mak dia untuk redha. Alhamdulillah subuh tu lepas mak dia kata aku redha, kau pergi. So aku nak kata benda tu macam relate tak relate, tapi benda tu jadi lah. Bagi aku benda tu boleh aku kata jadi lah. Dengan izin Tuhan lah. Dengan izin Tuhan. Mungkin juga sebab kasih sayang seorang ibu terlalu kuat. Mungkin lah kan. Aku tak tahu lah. Dia macam dulu dia kecil lagi aku dengar benda ni. Kalau ni jangan nangis meratap, nanti roh datang rumah tengok kita. Kan? Kita selalu dimomokkan begitu kan. Tapi bila kita jumpa benda tu betul-betul macam betul ke? Macam betul ke? Okay, dan nak tanya lagi kan, Mia cakap Mia selalu nampak benda tu kan. Dan selalu yang macam contoh, Mia akan nampak pocong dulu, baru orang tu akan meninggal. Ya. Dan setiap rupa yang Mia nampak tu kelihatan dalam muka dia semua. Sebenarnya tak, tapi dia lebih kepada ciri-ciri. Macam bentuk badan. Lagi satu mungkin sebenarnya ditunjukkan ciri-ciri tu, tapi Mira tak berani pandang muka. So setiap kali bertemu tu Mira akan macam ni kan, nampak, tengok dia punya kaki pun cukup lah. Itu je dah cukup seram dah. Janganlah suruh tengok muka kan. Jadi macam banyak, macam contoh sebelum 2 tahun lepas pun sama juga. Kawan Mira masa zaman kecil meninggal dunia. Sebelum dia meninggal tu, Mira kejap-kejap nampak ada sekujur tubuh ni, dia berdiri di depan rumah. Tapi tubuh dia macam bengkak. Macam ni apa yang mula-mula Mira ingatkan sarung nangka. Sebab memang nampak macam bengkak-bengkak, macam tak sempurna, wujud pocong tu tak sempurna, tapi dia bengkak. Lepas tu and then few days tu, lebih kurang rasa Mira 3 hari selepas tu dapat tahu yang kawan Mira dia meninggal. Dan dia punya jasad tu ditemukan dekat satu kebun. Rupanya dah 3 hari dia meninggal. Dan jasad dia tu dah kembung. Dia accident. Dia accident sebab nak patah balik lah. Nak patah balik ke rumah, macam tu. Tapi tak ada orang perasan. Tak ada orang perasan sebab dia termasuk dekat dalam betul-betul kebun orang. Jadi macam mungkin waktu tu orang pun tak datang kebun ke apa kan. Jadi selama 3 hari jasad dia dekat situ. Dan hari ketiga tu baru dapat tahu. Macam tu. Mungkin tak tahulah, bila Mira cerita dekat mak cakap mungkin dia nak bagi tahu, tapi Mira tak tahu. Sebab dia datang pada hari sepatutnya dia meninggal tu lah.
Sebab dia jumpa 3 hari selepas itu. Tapi bila kita tengok pada wujud dia, memang berbeza. Memang kita tak tahulah kalau itu kawan kita. Sebab asalnya dia seorang yang sangat keding, kurus. Tapi bila dah meninggal, orang kata badan dia tu membengkak, apa semua kan. Mak Mira je yang pergi tengok jenazah waktu tu. Mak Mira kata muka dia nampak elok. Surprisingly, muka dia nampak elok. Walaupun dah 3 hari meninggal, cuma badan dia sahaja yang bengkak, tapi muka dia bersih sangat. Dan arwah pun memang terkenal dengan sikap yang sangat baik, alim, dan memang tak tahulah, memang baik dengan semua orang lah. Cuma pengakhiran hidup dia macam tu kan. Tapi orang kata kalau tengok muka bersih macam tu, insya-Allah lah kan. Wallahualam. Tapi peristiwa tu selepas balik daripada melawat kawan Mira waktu tu, Mak Mira pula yang macam kena badi lah. Kiranya macam Mira kena sebelum ni dengan pakcik, Mira kena badi. Diorang panggil tu badi, Mira tak tahulah. Mungkin betul lah tu badi. Macam Mak Mira kena badi dengan kawan Mira tu. Mak cakap mungkin waktu dia melawat tu, dia terlalu macam kesian, sedih. Memang dia rasa sedih sangat sebab budak tu pergi macam tu. Dia macam tak boleh. Mak Mira macam, budak ni baik, kenapa pengakhiran hidup dia macam ni? Anak yang baik, orang kata lembut. Jadi Mak Mira kena ganggu lebih kurang seminggu. Waktu tu sampai Mira tidur dengan mak. Ada satu malam tu, mak tiba-tiba macam meronta-ronta atas katil. Mira macam, kenapa dengan mak ni kan? Jadi bila Mira tengok, rupanya dia ketindihan. Tapi ketindihan dia, benda tu bukan ada atas badan dia, benda tu dekat tepi dia. Jadi terus Mira tepuk mak kan, selawat. Lepas tu mak terus macam terbangun. Tapi dia macam mengigau, so dia tidur balik. Bila tanya mak, baru dia cerita, malam tadi mak kena empap. Dia cakap macam tu. Cakap, tak apalah mak, dah okey lah tu, tak ada apa, insyaAllah lepas ni tak ada apa. Mak sedekahkanlah banyak-banyak Al-Fatihah, cerita macam tu kat dia kan. Bila mak buat Yasin, apa semua, kita orang adik-beradik buat Yasin, alhamdulillah lepas tu gangguan tu dah tak ada lagi dah. Tapi wallahualam lah, sama ada gangguan tu disebabkan dia balik daripada melawat orang meninggal ataupun kebetulan. Badi Ini pun satu hal juga ni. Yelah, kalau aku dengar pasal badi ni, dengar kalau kita terlanggar haiwan pun boleh kena badi juga. Betul. Kan? Contoh, kadang aku pernah dulu aku dimomokkan dengan cerita badi. So bila ada satu hari dengan tak sengaja lah, dia kadang kucing kan, time kita tengok jalan clear, kau tak nak lalu. Betul. Kita dah dekat kau dandan, tentu kau nak laju kan. Apa lagi terlanggar. Jadi bila terlanggar, aku sempatlah tengok cermin sisi tu, nampak dia menggeletek. Aku cakap, ini confirm mati ni. Tapi aku tak kisah dia mati, aku kisah aku kena badi. Betul. Jadi aku buat apa tau, ini kelakar. Aku tak tahu lah dia sebab aku buat macam tu tak kena ke apa. Disebabkan aku cakap, ini confirm mati. Aku tekan pedal minyak tu, tekan laju kan, supaya aku cakap biar badi tak sampai kena kejar kita. Sebab aku masa tu jangan nak kena badi, ya Allah kan. Tapi dalam masa sama kita baca doa betul. Tapi wallahualam, badi ni apa sebenarnya? Kau ada pendapat Fiz? Macam aku tak tahulah, selalu badi ni dia bila kita tak tahu lah, bersentuhan atau buat benda yang buat terkena kat balik pada diri kita kan. Tapi tak tahulah kalau yang cerita ni adalah badi ataupun dia lebih kepada, kadang aku rasa kan, benda tu dia lebih percaya pada seseorang yang sebab dia hadi lah. Maksud dia nak cuba nak bagi tahu something kot. Faham? Alright. Tapi kita kalau balik pada part 1, part 2 yang kita sebab kat ruang komen tu kan, kita dah minta diorang jadikan ruang perbincangan kan. Macam-macam komen ada. Jadi ada beberapa komen yang menarik minat saya juga sebenarnya lah. Antaranya yang dikaitkan, dia kata mungkin Mira ni ada kelebihan macam ayah, yang mungkin ayah tak pernah cerita kat Mira. Ada tak benda yang mungkin Mira rasa ayah Mira ni ada sesuatu mungkin kebolehan berubat dengan orang macam tu? Wallahualam, untuk buka lebih lanjut tu Mira tak dapat. Tapi kalau kata mengubat orang, sebelum ni Mira pernah juga. Tapi Mira stop sebab bila kita ubatkan orang, dia seolah-olah memakan diri kita semula. Sakit badan sendiri. Sakit badan sendiri, diganggu. Tapi diganggu tu bukan dari segi menampakkan je ya, tapi dia lebih kepada fizikal. Jadi disebabkan tu Mira stop ubatkan orang lah. Betul.
Dia warning lah. Dia warning. Tapi warning dia tak cun lah. Oh, faham. Dan aku tengok juga yang komen pesan Sukma. Ya, betul. Fenomena Sukma. Kami cakap, wah, Mira ni boleh kawal Sukma dia. Aku betul fikir macam mana dia kawal Sukma. Tapi bila saya baca komen kan, serius lah, memang saya rasa macam satu benda yang tepat sebenarnya saya datang ke Santai Chill. Sebab at least Mira tak kesorangan. Bila kita baca dalam ruangan komen tu, rupanya ramai lagi yang mengalami peristiwa yang sama macam Mira. So kat situ Mira macam okay, bukan aku seorang jang gila. Okay lah ni macam tu tau. Faham tak? Sebab Mira rasa macam selama hidup ni Mira gila tau. Mira macam terlalu banyak delusional, terlalu banyak ilusi, terlalu banyak memikirkan benda yang tak sepatutnya kan. Tapi bila baca komen, lepas tu mana yang positif tu kita ambil lah kan. Yang bagi yang minta Mira pergi berubat tu, untuk buat masa ni Mira takut sebab kita dah pernah menghadapi berubat dengan berbagai orang kan. Jadi macam kita tak nak perkara tu jadi lagi. So Mira rasa better untuk Mira lebih dekatkan diri kot dengan Tuhan kan. Mungkin dari situ mungkin Mira boleh at least untuk diri Mira je lah. Betul. So apa yang berlaku sekalipun kita ambil hikmahnya lah. And walaupun macam cerita yang untuk hari ni penampakan entiti Candyman atau Poch kan, Poch. Kita tak macam aku sendiri, macam takkan kita nak letakkan benda tu sebagai kelebihan kita nak tahu seseorang meninggal kan. Betul. Tapi kita pun sendiri confused. Kita pun tak ada jawapan kan. Kalau ada lah kan yang ada peristiwa yang sama ni, tolonglah tulis kan. Mira suka gila baca. Walaupun sebenarnya Mira tak sempat lagi tengok video sendiri tu. Sempat baca komen je sebab khusus punya pasal. Faham. Dah macam aku sendiri pun, even kita ada kelebihan benda tu, tapi kalau boleh aku tak nak ada kelebihan tu. Sebab apa? Aku pun jadi anxiety tu. Bila setiap kali bila kita nampak pocong tu, kita tahu siapalah nak meninggal ni, siapa nak meninggal. Dia buatkan aku akan tak boleh nak tidur. Sebab kita sifat manusia, kita sayang. Kalau kita contoh, kita tahu kan, macam Mira cakap, bila orang terdekat saja tanda tu keluar. Tapi kalau kau jadi dia kan, kau tahu orang sekitar kau mesti antara orang yang kau paling kau sayang, atau kau mesti nak selamatkan dia, janganlah pergi. Benda tu boleh jadi anxiety dan penat kot untuk aku sendiri. Bukan satu kelebihan sebenarnya, lebih kepada buat kita rasa macam ya Allah, aku nak hilang siapa lagi, aku nak hilang siapa lagi kan. Dia lagi melemahkan kita sebenarnya. Betul. Okay. So yalah, apa ni, masing-masing mungkin ada pengalaman masing-masing lebih kurang. Mungkin ada yang sama macam Mira. Jadi kalau ada, mungkin boleh kongsikan kat bawah lah, ataupun mungkin jadikan ruang perbincangan, boleh bagi jawapan pada yang kami sendiri tak dapat jawapan. Adakah benda ni berkenaan dengan roh yang tak tenang, ataupun sekali sudut lah, dari sudut atau kebetulan dari sudut agama ke kan. Bolehlah share. Kita orang ni pun masih lagi kekurangan ilmunya kan. Okay. Jadi mungkin untuk cerita kali ni Mira ada sepatah dua kata untuk tinggal pesan sebelum kita gantung dorang. Kita gantung lagi. Gantung untuk part 4 kan. Pesanan Mira lah, apa pun yang kita ada, apa pun yang kita tahu, apa sekalipun yang terjadi dekat kita, itu adalah kehendak Allah. Dan sebaik-baik rujukan yang sepatutnya kita rujuk adalah Allah. Itu je. Betul. Okay, baik. Dan lagi satu, redha lah. Dan redha atas segala apa yang jadi, kehilangan ataupun ujian yang datang pada kita. Jadikan tu mungkin adalah satu ujian pada kita untuk Allah sebenarnya tengah memahati kita, tengah menguji kita, supaya kita lebih dekat dengan dia. Jadi mungkin kalau macam biasalah, kita nak part 4 boleh, tapi komen dulu kat bawah. Cindai lu. Bukan bagi rehat kan. Kita nak bagi tamu kita minum. Yelah, ada komentar aku baca. Mira minum tau, tak baik cakap macam tu. Dia orang ada sediakan air, siap beli air bungkus lagi. Cakap bungkus. Kami tak sediakan air pula. Ada, cuma tak masuk dalam ni kan. Nanti product placement pula kan. Semua masuk dalam ni. Alamak ai. Okay, baik. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.